Hello, saya Alex. Tajuk projek kami adalah kesan buli cyber terhadap kesihatan mental dan fizikal. Yang pertama sekali adalah, kita kena tahu apa tu buli cyber. Definisi buli cyber ialah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks, SMS, chatting, email, laman sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Sekarang ini Malaysia berhadapan dengan buli cyber yang amat serius dan masyarakat perlu mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran dalam berhadapan dengan ancaman ini. Selain itu, tingkah laku atau tindakan buli cyber ini juga merupakan tingkah laku yang agak agresif, di mana ianya ditakdirkan sebagai gangguan kelakuan secara fizikal dan mental atau tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain. Mangsa buli cyber juga akan terdedah kepada kesan negatif daripada fenomena ini. Oleh itu, wujudnya persoalan apakah punca seseorang itu dibuli dalam media sosial dan apakah kesan buli cyber serta apakah cara-cara bagi mangsa buli cyber untuk menangani pembulian cyber. Seterusnya adalah gambaran mangsa yang dibuli menerusi media sosial yang dikecam oleh mana-mana individu dari mana-mana tempat dan pada bila-bila masa sahaja. Sebagai seorang pelajar yang merantau dari kota yang berbeza, di musim pandemik ini, pria hanya duduk di bilik yang disewanya. Walaupun terdapat banyak tugasan kuliah yang perlu disiapkan, sebagai seorang yang bijak dalam mengurus masa, pria mempunyai banyak masa yang terluang. Oleh itu, pria menghabiskan masa dengan melayari aplikasi yang sangat popular 2R pada masa kini, iaitu TikTok. Ramai masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut yang membuatkan pria tertarik untuk mencubanya. Pada suatu hari, pria memuat naik sebuah video yang mengandungi film pendek atau vlog aktiviti-aktiviti seharian yang dijalaninya. Tanpa berfikir video tersebut akan ditontoni oleh ramai orang, dalam masa yang singkat pria mendapat ribuan tontonan, disukai dan komen dari para netizen. Sekaligus, mendapatkan pendapatan hasil yang lumayan untuk menampung dirinya, pria pun membuat keputusan untuk menjadi salah satu konten kreator di TikTok. Namun, pria tidak terfikir akan cabaran yang akan dihadapinya apabila menjadi seorang konten kreator. Hari berganti hari pria tetap gigih dan bersemangat memuat naik video-video dengan pelbagai jenis idea kerana dikiranya dia dapat mengurangkan beban orang tuanya untuk menampung kos sara hidupnya di perantauan yang sangat tinggi serta video-videonya mendapat sambutan yang meriah daripada kedua-dua peminat dan pembencinya. Namun begitu, keasyikan menjadi seorang konten kreator tidak bertahan lama. Lama-kelamaan pria menjadi sangat tertekan dan lebih terkesan dengan komen-komen negatif yang dihantar oleh keyboard warrior berbanding komen-komen positif terutamanya apabila dia bersendirian di dalam bilik sewa. Di sini saya akan menerangkan apakah punca berlakunya buli cyber. Yang pertama adalah ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu sama ada atas sebab perilaku, kemewahan dan penampilan. Boleh dikatakan sebagai musuh anda. Seterusnya adalah kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Hal ini menyebabkan mereka tiada tahu bagaimana hendak membezakan hal yang baik dan buruk. Mereka menganggap perbuatan mengaibkan, menghina, memfitnah dan memalukan orang lain di media sosial adalah perkara yang betul. Mereka tidak mengetahui bahawa perbuatan seperti itu sangat ditegah dalam agama. Akhir sekali adalah kurangnya ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet. Mereka ini akan menggunakan internet demi memuaskan diri mereka. Oleh itu, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya seperti buli cyber. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah dan boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Serta mereka tidak tahu bahawa buli cyber adalah satu jenayah dan pembuli siber boleh diambil tindakan undang-undang. Seterusnya kesan buli cyber. Kes buli cyber ini amat memberi kesan yang mendalam kepada mangsa, baik dari segi emosi, fizikal maupun mental. Dari segi fizikal, mangsa akan mendapat gangguan pada pola makan dan tidur.
Hal ini menyebabkan mangsa akan sentiasa berasa penat dan kelelahan. Mangsa juga sering melakukan perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri. Kesan yang ketara kepada mangsa buli boleh menyebabkan mereka mengalami tekanan perasaan yang kritikal. Mangsa akan mengalami kemurungan dan hilang keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat. Mereka takut untuk bercampur dengan orang sekeliling. Di samping itu, mereka juga akan hilang fokus dalam melakukan kerja-kerja seharian. Hal ini boleh menjejaskan kehidupan mereka. Sekiranya, kesan yang akan dihadapi oleh mangsa jika dibiarkan berterusan boleh membawa kepada membunuh diri. Pria mendapat peminat dan pengikut serta pendapatan yang lumayan baginya sebagai seorang konten kreator walaupun ianya hanyalah kerja separuh masa. Ini tidak dapat menjamin kesihatan yang baik terhadap mental dan fizikal pria. Hari demi hari pria menjadi sangat tertekan dengan makian dan komen-komen negatif oleh segelintir pembencinya. Ini Christabel. Dia merupakan salah seorang yang suka mengecam dan memaki pria dalam video TikTok. Dia boleh dikatakan sebagai musuh kepada pria. Antara komen yang Christabel lemparkan melalui TikTok pria adalah seperti berikut. Kau tak payah menggeletis gedik-gedik menari TikTok mak lu. Lagi. Menggelupur menari TikTok kata kenapa? Viralkan pula tu. Podah. Lagi. Sial kau degil lah mampus. Lagi. B.O. Bunyinya apa? Kau pergi tanya mak kau. Bila aku kata kau B.O. Menggelupur, meroyan, amuk, tak boleh terima, sentap. Tapi kau memang Pui. Lagi. Sumbat hamlau sempudal ni dalam jail. Dislike. So, terimalah padahnya. Stop. Cukup sudah kecam dan maki pria. Takut dia bunuh diri pula. Kita teruskan cerita si pria. Akibat terlampau tertekan dan tidak pandai untuk menanganinya, pria mengalami kemurungan dan dia menjadi kurang memuat naik video-video. Setelah itu pria banyak meluangkan masanya dengan hanya menangis, berdiam diri dan tidur. Keadaan tersebut turut menurunkan keyakinan diri. Kepetahannya bercakap dan sentiasa dalam kegelisahan apabila adanya kontak dengan orang lain di luar maupun di internet. Bukan itu sahaja, pria turut mula memikirkan dan membayangkan hal-hal yang negatif. Akibat halusinasi dan bayangan yang kuat, setiap masa pria akan terfikir dan berencana untuk mencederakan dirinya akibat situasi di dalam fikiran dan merasa dirinya sangat kekurangan. Pria juga banyak kali mencuba untuk mengguris tangannya menggunakan pena. Walaupun tidak meragut nyawa pria, terdapat banyak bekas-bekas luka di tangannya. Ini turut membuat pria menjadi kurang makan dan kurang tenaga, seterusnya menjejaskan kesihatan fisikalnya dan aktiviti-aktiviti harian serta kuliahnya. Akibat terlalu penat melayan perasaan dan perbuatan yang menjejaskan kesihatan mental dan fizikal serta rutin-rutin hariannya, pria membuat keputusan untuk mencari pertolongan. Pelbagai jenis cara dan langkah yang dijumpai di internet diikutnya bagi menangani dan mengurangkan rasa sakit dan pahit yang dirasakannya, namun hampir kesemuanya tidak memberi kesan apa-apa pada pria. Pria sangat buntu dan hampir putus asa. Percubaan terakhir, walaupun malu hendak mengakui dirinya mendapat penyakit-penyakit tersebut, pria tekad untuk meminta saran daripada keluarga dan kawan-kawan. Namun begitu, keluarga dan kawan-kawan hanya dapat memberi sokongan dari jauh dan ada juga yang memberikan kontak seorang doktor dan menggalakkan pria untuk mendapatkan pengubatan atau pertolongan melalui doktor tersebut. Pria pun menghubungi doktor tersebut dan terus membuat temu janji. Pria pun menjalankan perawatan dengan doktor tersebut. Walaupun memakan masa yang agak panjang untuk pulih, doktor menyarankan pria untuk berehat sebentar dengan kerja separuh masanya sebagai konten kreator dan mendapatkan perawatan yang sepatutnya. Doktor hanya membenarkan pria untuk memulakan lagi kerjanya sebagai konten kreator apabila keadaan pria sudah stabil.
Cara-cara bagi mangsa buli cyber untuk menangani pembulian cyber. Pertama sekali, mangsa perlu maklumkan pada keluarga dan kenalan rapat yang dipercayai. Dengan memberitahu orang yang lebih dewasa dan lebih dipercayai seperti ibu bapa. Ini kerana ahli psikologi memberitahu bahawa mewujudkan iklim kepercayaan dan komunikasi adalah salah satu kaedah yang paling berkesan untuk menolong mereka. Di samping itu, ibu bapa juga harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu itu. Dengan meluahkan perasaan ini terhadap mereka, mereka akan mendengar dan memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu untuk menyelesaikannya dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak yang tertentu. Seterusnya, adalah mangsa hendaklah melaporkan kes buli cyber ini kepada pihak berkuasa. Hal ini supaya pihak berkuasa dapat mengenakan tindakan undang-undang kepada pembuli sekaligus memadamkan akaun mereka secara kekal atas kesalahan penyalahgunaan di media sosial. Cara yang terakhir ialah mangsa perlu menyertai kempen kesedaran tentang bahayanya buli cyber yang dianjurkan oleh kerajaan atau bukan kerajaan, NGO. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para pengguna dan menekankan etika-etika berkomputer yang betul seperti menghormati pendapat dan privasi orang lain dalam media sosial. Di samping itu, mangsa buli dapat menangani pembuli cyber dengan adanya pengetahuan mengenai buli cyber. Dengan cara ini, kes buli cyber di negara kita dapat dicegah dan dikurangkan. Secara kesimpulannya, buli cyber merupakan gejala yang sangat serius kerana mangsa buli cyber akan memperoleh kesan negatif yang berpanjangan dan kekal selama hidup mereka. Di samping itu, buli cyber tidak akan dapat diselesaikan sekiranya tiada tindakan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu bagai awak dengan tebing untuk memerangi kes ini sebelum ia terus meningkat. Isu seperti ini bukan satu isu yang kecil. Ia haruslah diambil berat, bukan dipandang sepi begitu sahaja.